haji dalam tabung haji, sama ada potongan persaraan di dalam kumpulan wang simpanan pekerja, ataupun sama ada potongan dan tabungan yang wajib untuk persaraan baik di dalam kumpulan wang amanah pencen ataupun lembaga tabung Angkatan Tentera. Kelima-lima tabung rakyat yang utama ini adalah satu dana yang cukup besar yang menjadi pemacu dan enjin kepada perkembangan dan pertumbuhan pasaran saham dan juga pasaran modal di negara ini. Saya sempat sebentar tadi, saya ingat lama lagi ada masa, kod-kod ada wakil dari sebelah sana tapi tak sempat. Berikut adalah pecahan dana-dana mengikut laporan terkini. Kumpulan wang amanah pencen, laporan terkini 31 Disember 2014, dana yang diuruskan untuk wang pencen 109 bilion. Kumpulan wang simpanan pekerja 31 Disember 2014 melaporkan dana sebanyak 694 bilion. Tabung haji sekarang ini semua orang tahu berapa banyak wang dalam tabung haji. Mengikut laporan setakat 2013, tahun kewangan 2013, dana sebanyak 43 bilion. Permodalan Nasional Berhad yang menguruskan amanah saham, setakat tahun kewangan 2013, dana sebanyak 268 bilion. Dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera yang menguruskan bayaran gratuiti kepada pesara-pesara tentera, setakat tahun kewangan berakhir 2013, 9.1 bilion jumlah asetnya. Kelima-lima dana awam ini bila dicampur semuanya, jumlah paling konservatif ataupun paling kurang sebanyak 1.1 trilion. Ini adalah wang rakyat yang bukan datang daripada peruntukan negara. Ini adalah wang simpanan pekerja, simpanan Angkatan Tentera, simpanan orang ramai yang dimasukkan ke dalam tabung-tabung ini dengan harapan kerajaan ataupun pegawai-pegawai yang telah diberikan amanah menjaganya sebaik-baik mungkin, kerana bagi sebahagian besar penabung inilah satu-satunya simpanan hari tua. Jika kita banding dengan jumlah pelaburan yang ada di dalam pasaran modal ataupun capital market dan juga pasaran saham ataupun equity market dengan izin, bagi tahun setakat yang terakhir yang saya dapat, bagi tahun 2013 ya, kewangan terakhir 2013, dilaporkan bahawa pasaran modal kita berjumlah 2.7 trilion. Pasaran equity ataupun pasaran saham sebanyak 1.7 trilion. Bermakna keseluruhan pasaran kita dari segi saham, dari segi bond, dari segi unit trust dan lain-lain berjumlah 4.4 trilion. Kalau dibandingkan tabungan rakyat sebanyak 1.1 trilion berbanding dengan jumlah keseluruhan pasaran 4.4 trilion, bermakna 25% daripada wang yang berlega dan berkitar di pasaran saham dan pasaran modal kita adalah wang tabungan rakyat. Ini bukan wang pelaburan daripada syarikat, ini bukan wang yang datang daripada luar negara, ini bukan wang hasil daripada kebijakan kerajaan menambahkan pendapatan negara. Ini wang tabungan simpanan hari tua rakyat, 25%. Sebab itu pasaran modal dan pasaran saham kita ini banyak dipengaruhi oleh pergerakan dan juga tindakan pelaburan yang dibuat oleh kelima-lima pasaran saham ini. Oleh kerana ia adalah satu institusi pelaburan yang sangat dominan dengan jumlah yang sangat besar sehingga 25%, maka sudah tentu ada risiko besar kalaulah tidak ada tata kelola yang baik oleh menteri-menteri yang diberi amanah untuk menjaga dana-dana ini ataupun pegawai-pegawai yang dilantik untuk menjaga amanah ini, maka mereka dengan mudah sahaja boleh mengalih dan membuat keputusan pelaburan yang akhirnya merugikan rakyat.
Sebab itu saya cukup bimbang, Datuk Seri Yang di-Pertua, terutamanya kebelakangan ini apabila ada kecenderungan kerajaan untuk menggunakan satu kaedah pembiayaan yang dipanggil dengan izin off balance sheet. Kerana kalau kerajaan atau yang amat beramat pekan datang ke parlimen dan membentangkan satu belanjawan yang besar untuk membeli jet contohnya, untuk membuat bangunan-bangunan yang kita persoalkan kewajarannya contohnya, sudah tentu ia akan menjadi topik perbahasan dan akan terpaksa menjawab baik daripada Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional. Membentangkan belanjawan yang memasukkan hutang-hutang negara untuk perbelanjaan-perbelanjaan yang dipersoalkan begitu juga akan menjadi sasaran kepada laporan dan analisa antarabangsa, baik daripada agensi penarafan, baik daripada bank, baik daripada makalah-makalah ekonomi dan lain-lain. Maka jalan pintas yang akhir-akhir ini digunakan oleh kerajaan ialah dengan menggunakan satu badan atau syarikat atau agensi yang kononnya swasta, tidak terbabit dengan kerajaan, menerbitkan hutang, bond, yang kemudiannya digunakan untuk membiayai projek-projek kerajaan. Perkara ini telah kita bentangkan dan kita bahaskan lama. Kita tanya kenapa kerajaan contohnya, terutamanya rakan saya daripada Sedang, selalu mempersoalkan kewujudan satu syarikat yang dipanggil PFI, Sendirian Berhad. Syarikat ini menanggung hutang sehingga berpuluh-puluh bilion. Nombor 2 selepas 1MDB. Alasannya ialah syarikat ini adalah satu kenderaan atau agensi atau syarikat yang digunakan untuk mendapatkan hutang atau pembiayaan swasta bagi membiayai syarikat projek-projek kerajaan. Buat balai polis pun pakai yang inilah. Apabila dibuat kampus-kampus UiTM contohnya, diberi konsesi kepada syarikat konsesi swasta, tetapi syarikat konsesi itu terpaksa pergi kepada badan-badan kerajaan juga, bank-bank kerajaan juga, contohnya bank pembangunan yang dijamin oleh kerajaan juga. Jadi dengan cara kecenderungan ini, maka nampak seolah-olah hutang kerajaan atau perbelanjaan kerajaan itu tidak tinggi, tetapi sebenarnya tanggungan kepada rakyat adalah cukup besar. Tetapi yang lebih membimbangkan yang saya nak bawa dalam perbahasan kali ini ialah apabila wujud agensi-agensi yang dijadikan syarikat untuk mengambil pembiayaan daripada swasta dengan cara menerbitkan bond, dengan cara meletakkan saham, dengan cara-cara lain, akhirnya kelima-lima dana yang saya sebut tadi menjadi risiko dan sasaran utama. Kalau-kalaulah dalam keterdesakan kerajaan, maka dana-dana ini yang digunakan untuk membeli baik saham ataupun baik hutang atau baik bond atau baik kertas-kertas yang diterbitkan oleh syarikat-syarikat kecil yang seperti yang saya sebut tadi. Kita sudah tahu tentang 1MDB. Saya ambil contoh satu bond yang diterbitkan oleh tabung haji, kononnya untuk membangunkan bandar Malaysia Sendirian Berhad. Bond ini berjumlah 968 juta kalau tidak silap saya. Kalau mengikut laporan media dan laporan kewangan, semasa ia diterbitkan dalam tahun 2014-2013, jumlah keseluruhan bond yang diterbitkan ialah 1.5 bilion. Sampai sekarang kita masih tanya siapa sebenarnya yang membeli lebih kurang 500 juta bond yang belum kita tahu. Permodalan Nasional Berhad menafikan, walaupun ada laporan yang jelas 1 tahun yang lepas bahawa baki itu dibeli oleh Permodalan Nasional Berhad, tetapi hari ini sekarang dia nafikan. Kalau bukan Permodalan Nasional Berhad, siapa yang beli? Ada yang membuat spekulasi bahawa bond 968 juta itu diterbitkan pada kadar diskaun. Kadar diskaun ini maknanya sekarang dapat 968 juta, bila bayar masa matang nanti kena bayar 1.500 juta. Tapi saya tanya kepada rakan-rakan di dalam dunia pelaburan,
kita biasa mendengar bond yang diterbitkan pada kadar diskaun, tetapi takkan diskaunnya sampai 40%. Takkan terbitkan pada 968 juta tabung haji bagi kepada 1MDB sekarang, bila matang 10 tahun 15 tahun 1MDB pula kena bayar kepada tabung haji 1,500 juta. Maknanya ada 600 juta keuntungan dalam tempoh itu. Tidak masuk akal, kerana selalunya diskaun ini 400, 600, 800. Jadi sehingga sekarang saya minta, Masih Yang Berhormat Pandan, mengenai isu terbitan bond yang telah pun dibuat oleh 1MDB, terutamanya terbitan pertama yang telah pun dibuat, di mana difahamkan dalam media-media kewangan seperti The Age dan juga Kinibiz, disebut bahawa diskaun 12% telah pun diberikan kepada pelabur untuk bond pertama 1MDB 5 bilion itu. Dan kita difahamkan bahawa lembaga tabung haji dan juga dana kerajaan yang lain telah pun mengambil sebahagian daripada bond tersebut. Kita nak tahu juga sama ada lembaga tabung haji dan lain-lain dana memperolehi bond-bond tersebut secara langsung daripada 1MDB ataupun melalui secondary market, iaitu ada orang lain yang telah pun mengambil bond tersebut dengan kadar 12% diskaun, dan sama ada LTH mendapat manfaat 12% diskaun tersebut ataupun membayar dengan harga yang lebih tinggi. Terima kasih Petaling Jaya Utara. Ini adalah perkara-perkara oleh kerana kerumitan pasaran saham dan pasaran modal, dan melibatkan penglibatan besar daripada dana-dana kerajaan, dana rakyat seperti ini. Perkara-perkara beginilah yang menyebabkan begitu mudah wang rakyat tercicil dan tiris. Saya ambil contoh seperti yang disebut oleh Petaling Jaya Utara. Saya rasa kebanyakan daripada baik wakil yang ada di sini, ahli dewan ataupun yang di luar, masih kurang faham tentang diskaun dan lain-lain. Apa yang disebut oleh Petaling Jaya Utara tadi bermakna begini: kalau ada orang tengah itu telah membeli bond itu pada kadar diskaun 12%. 12% ni contohnya, kalau bond itu bernilai 1 bilion, dia hanya perlu beri wang kepada 1MDB 880 juta. Apabila 1MDB membayar balik bond itu, dia dapat 1 bilion. Jadi maknanya untungnya 120 juta. Yang ditanya oleh Petaling Jaya Utara bagi manfaat rakyat yang mendengar di luar ialah, apakah apabila agensi-agensi kerajaan, baik tabung haji, baik lembaga tabung angkatan tentera kalau ada yang beli, baik kumpulan wang amanah pencen, apabila mereka membeli bond daripada 1MDB, adakah mereka membeli terus ataupun mereka membeli daripada orang tengah? Kerana kalau ada orang tengah, maka 120 juta keuntungan yang saya bagi contoh tadi, besar kemungkinan orang tengah telah ambil bahagiannya, maka untung yang akan diperolehi oleh tabung haji itu adalah lebih rendah, dan akan ada orang yang membuat keuntungan atas angin buta-buta sahaja. Saya mohon supaya soalan Petaling Jaya Utara itu dimasukkan, kemudian kalau boleh Timbalan Menteri tolong menjawab selepas ini dan beri penjelasan dan perincian yang jelas kepada semua bond-bond yang telah diterbitkan oleh 1MDB contohnya. Apakah bond ini telah dibeli secara langsung oleh agensi-agensi pelaburan kerajaan ataupun dibeli melalui orang tengah? Kerana kita dengar banyak laporan, contohnya apabila 1MDB menerbitkan bond yang diuruskan oleh Goldman Sachs contohnya, banyak perkara yang kita dengar yang menyebabkan keuntungan kepada syarikat atau bank yang menguruskan itu berlipat kali ganda. Baik, Datuk Seri Yang Di-Pertua, saya nak sambung tentang pelaburannya. Tabung haji tadi saya sebut tentang
penerbitan bond 968 juta dan kita masih lagi belum mendapat jawapan tentang baki bond itu. Kalau dilihat kepada struktur bagaimana keseluruhan bond itu diterbitkan juga, saya menjadi bimbang kerana seolah-olah harta dan dana rakyat ini dikitarkan semula dari satu agensi kepada satu syarikat dan pulang balik, yang akhirnya terdedah hanyalah rakyat. Yang akan menanggung risiko itu hanyalah rakyat. Ambil contoh bond yang diterbitkan oleh tabung haji. Tabung haji membeli bond 968 juta daripada Bandar Malaysia Sdn Bhd, sebuah anak syarikat 1MDB. Apa cagarannya? Cagarannya ialah dua perkara besar. Satu ialah tanah seluas 400 ekar di Bandar Malaysia Sdn Bhd ataupun di Sungai Besi. Tetapi sebelum tanah itu boleh dibangunkan, 1MDB melalui anak syarikat Bandar Malaysia Sdn Bhd ini perlu memindahkan operasi ketenteraan yang ada di situ di 6 lokasi ataupun 6 pengkalan tentera udara. Ini termasuklah pengkalan tentera udara Sendayan, memindahkan operasi unit udara tentera, unit udara polis Diraja Malaysia ke lapangan terbang di Ipoh, menaik taraf pengkalan tentera udara di Butterworth, menaik taraf pengkalan tentera udara di Kuantan, di Gong Kedah. Sebelum pembangunan tanah itu dapat dibuat dan tanah itu dicagarkan kepada tabung haji, 1MDB perlu memindahkan perkara ini. Pada masa yang sama, cagaran yang kedua ialah 1MDB mencagarkan kontrak-kontrak pembangunan dan naik taraf pengkalan-pengkalan tentera udara ini kepada tabung haji. Kemudian 1MDB pula melantik pula satu agensi di bawah Lembaga Tabung Angkatan Tentera untuk membangunkan naik taraf projek-projek ini. Maknanya Tabung Angkatan Tentera pada pemahaman saya perlu mengeluarkan wang untuk menaik taraf ke 66 ini. Wang itu mereka tunggu daripada 1MDB. Tetapi pada masa yang sama 1MDB telah mencagarkan kontrak ke-66 itu kepada tabung haji. Tabung haji pula nak dapat wangnya bergantung kepada pertamanya ke-66 projek naik taraf itu selesai, tidak tergendala, tidak rugi, dan kedua pembangunan tanah itu. Maknanya semua bersangkutan, berkait, dan katakanlah oleh kerana 1MDB tidak mampu membayar anak syarikat ataupun agensi Lembaga Tabung Angkatan Tentera, maka ke-66 naik taraf pengkalan tentera udara ini terbengkalai. Apabila terbengkalai, maknanya dengan izin kolateral ataupun cagaran yang diberikan kepada tabung haji tak boleh pakai. Oleh kerana projek ini dan cagaran tak boleh pakai dan projek ini tergendala, maknanya 1MDB tak boleh membangunkan tanah yang 400 ekar itu. Apabila tanah yang 400 ekar ini tak boleh dibangunkan, maka sudah tentu tidak ada wang untuk membayar tabung haji. Maka tabung haji terpaksa cuba dapatkan balik wang daripada tanah 400 ekar dan juga daripada 6 projek tadi. Tetapi 6 projek tadi telah terbengkalai. Dan projek dan tanahnya pula tidak boleh dibangunkan kerana memang tidak ada wang. Maknanya bond 968 juta tadi, saya persoalkan kepada Yang Berhormat Baling dan menteri-menteri terbabit. Ya. Sehingga dengan maklumkan bahawa ini adalah pindaan rang undang-undang. Saya faham. Saya akan kaitkan. Ya, kalau pindaan, maknanya perkara yang dipindah sehingga boleh dibahas. Tak apa, saya akan kaitkan ya. Sebab itu, ini contoh, ini yang saya nak balik kepada pindaan ini, Datuk Seri Yang di-Pertua. Sebab itu maknanya saya bimbang dengan segala rang undang-undang yang nak dipindah. Setakat ini kita tidak ada keyakinan bahawa kawal selia ataupun pelaksanaan ataupun penguatkuasaan undang-undang yang di dalam Akta Pasaran Modal dan juga perkhidmatan ini telah terbukti berkesan mengawal dan juga menjaga baik kepentingan rakyat, seperti mana yang saya sebut bahawa tujuan rang undang-undang ini sebenarnya ialah untuk menjaga kebajikan rakyat. Apa jaminan
daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri bahawa dengan segala perubahan-perubahan ini boleh mengelakkan daripada berlakunya satu struktur penerbitan hutang yang saya sebutkan tadi. Hutang yang diberikan dengan cagaran yang kita tidak pasti, yang mana dengan satu sahaja kegagalan, baik di peringkat projek ataupun baik di peringkat pembangunan, keseluruhan dana rakyat itu yang dilaburkan melalui agensi-agensi ini akan terjejas. Saya bagi satu lagi contoh kepada Dewan Yang Mulia. Kita bising ataupun kita terkejut dengan pembelian tanah di Tun Razak Exchange oleh tabung haji baru-baru ini. Kita terkejut juga dengan bond ini yang kita perlukan jawapan. Tetapi selama 7-8 tahun, saya rasa Dewan ini terlepas pandang kepada satu lagi pelaburan yang dibuat oleh tabung haji yang saya yakin sehingga sekarang telah menyebabkan kerugian ratusan juta wang penabung pendeposit tabung haji. Pelaburan yang saya masukkan itu ialah pelaburan di dalam sebuah syarikat Ramunia Holdings Berhad. Ramunia ini ialah satu syarikat perkhidmatan sokongan oil and gas, minyak dan gas, berpangkalan di Teluk Ramunia. Pada ketika tahun 2005, 2006, 2007, dengan perkembangan sektor minyak, ia adalah salah satu kaunter yang menarik banyak minat perhatian. Tabung haji telah membeli equity yang besar di dalam Ramunia Holdings ini. Pada tahun 2007 sehingga ke akhir 2008, tabung haji meningkatkan pegangan di dalam Ramunia Holdings ini sedikit-sedikit sehingga mengawal sekurang-kurangnya 25% daripada saham Ramunia Holdings. Pada ketika ia mengumpulkan saham Ramunia Holdings ini, harga yang dibelinya adalah di antara RM1 hingga RM1.40, RM1 hingga RM1.40 dalam tempoh 2 tahun itu. Kemudian pada Jun 2012, oleh kerana tabung haji telah mengawal Ramunia Holdings ini, tabung haji telah sehingga menukar namanya menjadi tabung haji Heavy Engineering. Kalau disemak di pasaran saham, saham itu sekarang diperdagangkan di bawah tabung haji Heavy Engineering. Dia beli pada harga RM1 hingga RM1.40. Dewan Yang Mulia, saya baru semak tadi harga saham tabung haji Heavy Engineering yang mengambil alih Ramunia Holdings ini, yang terkini harganya 30 sen satu saham. Maknanya telah hilang RM1.10 atau RM1. Kalau saham ini dibeli 100 juta saham, 200 juta saham, maka ahli Dewan boleh buat kesimpulan sendiri berapa kerugian yang telah dialami oleh pendeposit tabung haji akibat daripada satu keputusan pelaburan yang dibuat oleh tabung haji. Daripada Ramunia Holdings ini sahaja, tabung haji telah kerugian ratusan juta ringgit. Sebab itu, Datuk Seri Yang di-Pertua, pindaan Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan ini perlu dilihat dengan lebih jelas dan lebih dalam, bukan dari soal teknikal semata-mata. Dewan ini boleh memperbahaskan soal teknikal ini sampai pukul 5 pagi dan kita telah buktikan kita pernah buat. Tetapi kalau bagaimana kukuh atau teknikal pun pindaan-pindaan itu, jika tidak ada keikhlasan dan tidak ada kejujuran dan tidak ada amanah dari kalangan menteri ataupun pemegang-pemegang jawatan yang diberi amanah untuk menjaga dana-dana awam ini, maka saya tidak pasti berapa banyak lagi dana yang akan terus tiris. Tidak kiralah berapa banyak pindaan yang kita akan buat. Apa jawapan yang menteri ada kepada pendeposit tabung haji? Apa jawapan yang kita ahli Dewan boleh berikan kepada, saya pergi haji tahun 2013 muasasah dengan tabung haji, duduk berkongsi 6 orang, salah seorangnya itu ialah seorang pakcik yang berumur 88 tahun daripada Pasir Mas.
Dia menyimpan sampai 20-30 tahun. Dia pun dah nak lupa dah masa dia pergi haji itu, tapi itu sahaja. Tabungan dia cukup, dia boleh pergi pada umur dia 88 tahun. Apa kita nak beritahu kepada dia? Menteri nak jawab macam mana dengan segala undang-undang dan juga kuasa yang ada ini? Kita biarkan juga pelaburan dia sampai rugi, sampai dia kena tunggu 88 tahun baru dia boleh pergi haji. Ini adalah jawapan-jawapan yang lebih besar yang perlu dijawab oleh menteri dan juga kerajaan, bukan dengan pindaan-pindaan teknikal ini. Maka saya pulangkan soalan-soalan ini kepada Yang Berhormat Menteri. Apa pindaan-pindaan yang kita dapat jaminan selepas ini kalau ada pegawai-pegawai, menteri, pihak pengurusan daripada kelima-lima tabung ini yang menyebabkan kerugian sedemikian rupa? Apa rang undang-undang ataupun peruntukan yang membolehkan mereka didakwa? Kita nak tengok mereka didakwa. Yang kedua, kita nak tengok bagaimanakah rang undang-undang ini dan juga pindaan-pindaannya membolehkan supaya orang ramai ataupun pihak-pihak pemantau boleh dengan segera memastikan tabung-tabung awam ini tidak mengambil kedudukan ataupun pelaburan di dalam syarikat-syarikat yang dikira berbahaya. Saya ambil contoh. Saya sedang cuba untuk menyaman tabung haji dan juga kumpulan wang amanah pencen. Saya juga nak saman dan pastikan KWSP, Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan juga Pemodalan Nasional Berhad, tidak ada sebarang urus niaga dengan 1MDB. Tetapi saya dimaklumkan oleh peguam-peguam saya, mengikut undang-undang yang sedia ada ini, kita kena tunggu badan-badan itu melabur terlebih dahulu. Maknanya setelah dia buat kesilapan melabur dan ada bukti-bukti kerugian, barulah saya sebagai pendeposit boleh ambil tindakan mahkamah dalam bentuk dengan izin injunction untuk memastikan tidak ada lagi pelaburan masa depan. Tetapi pelaburan yang telah dibuat itu rugi. Apakah bentuk-bentuk pindaan yang boleh dimasukkan di dalam undang-undang ini atau undang-undang lain yang membolehkan dalam keadaan kita semua ini cemas dengan kedudukan 1MDB contohnya, kita cemas dengan hutang PFI contohnya, kita nak pastikan bahawa rakyat biasa boleh mengambil tindakan undang-undang terus untuk memastikan tabung-tabung yang berkepentingan awam yang mengutip dana daripada rakyat ini tidak dibenarkan melabur di dalam syarikat-syarikat yang berisiko seperti ini. Mana pindaan-pindaan itu yang perlu dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri. Jadi saya kira cukup setakat itu. Saya ulang kembali bahawa sedang kita boleh berbahas panjang di sini. Perbahasan di sini tidak ada makna kalau saban tahun rakyat dihidangkan dengan kerugian demi kerugian, pecah amanah demi pecah amanah. Kelak suatu hari nanti, rakyat di luar bukan sahaja hilang kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Pekan. Rakyat akan hilang kepercayaan kepada semua wakil rakyat. Rakyat akan hilang kepercayaan kepada kebolehan proses demokrasi yang kita ada ini untuk menjaga kebajikan mereka. Jadi sebab itu saya rayu kepada menteri, terutamanya kepada Yang Amat Berhormat Pekan sendiri, supaya jangan ambil mudah soal-soal ini, dan rang undang-undang seperti ini perlu diperjelaskan dan diperkukuhkan untuk menjawab kebimbangan dan ketidakyakinan rakyat terhadap sistem pasaran yang ada sekarang apabila terlalu banyak campur tangan daripada orang-orang berkuasa yang menyebabkan dana-dana rakyat yang saya sebut tadi telah terdedah kepada kerugian. Dengan itu saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, PJ Utara. Masih betul yang betul.